Hai, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat walaupun dengan cuaca yang tak berapa menentu ini, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sihat hendaknya. Okey, hari ini saya nak bincangkan tentang topik baru tentang berkaitan tentang konsep kenegaraan Islam. Yang mana dalam topik ini saya akan bincangkan 4 perkara. Pertama, kita bercakap tentang definisi negara. Kemudian kita akan bincang tentang asas pembentukan negara Islam. Apa asas dia? Dia ada 4 asas. Kemudian kita bincang juga tentang prinsip negara Islam, yang ditekankan bagaimana negara Islam itu terbina, dan diakhiri dengan sejarah negara Islam yang mana kita akan bincangkan Madinah itu sebagai model sebagai sebuah negara Islam yang paling ideal. Okey. Okey, kita beralih kepada topik yang pertama, iaitu kita bercakap tentang negara. Apa maksud negara? Kalau kita bercakap dari segi persepsi daripada barat, negara adalah satu wilayah permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, keadaan ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Mana kata lain, semua struktur itu dijaga penuh oleh sebuah pemerintahan. Negara juga dikatakan merupakan satu wilayah yang memiliki suatu sistem ataupun peraturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara merdeka. Kalau kita bercakap tentang pandangan Aristotle, dalam konteks makna sebuah negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Okey, kalau kita melihat dari konteks Islam, apa maksud negara itu sendiri? Ramai sarjana yang berpandangan, kita ambil kutip beberapa pandangan, apa itu negara, iaitu pandangan Muhammad Hasan Al-Syaibani, negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan kesejahteraan dalamnya. Kemudian pandangan Abu Zuhra pula, negara Islam ialah negara yang berada di bawah pemerintahan Islam, kekuatan pertahanan yang dikuasai oleh orang Islam, negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu Muslim. Manakala pandangan Abu Yusuf pula mengatakan bahawa negara yang mengamalkan hukum hakam Islam dengan nyata walaupun sekali kebanyakan penduduk daripada non-Muslim ataupun bukan Islam itu sendiri. Kemudian pandangan Abu Abdul Karim Zaidan pula, negara Islam adalah negara di mana orang Islam memegang tampuk pemerintahan. Maknanya secara kesimpulan, makna dalam konteks dalam negara Islam, maka dia diperintah oleh yang dikatakan sebagai orang Islam itu sendiri, baik dalam aspek ekonomi, politik maupun sosial, diperintah dan dijaga oleh kekuatan negara yang dikatakan sebagai orang Islam. Okey, kita beralih pula asas pembentukan negara Islam, yang mana membezakan antara asas ataupun elemen negara Islam dibandingkan dengan barat. Dia membezakan di sini adalah hanya pada wilayah saja, yang mana kalau dalam pembentukan negara version barat, dia mesti ada sempadan. Tetapi kalau dalam Islam, dia mengenal wilayah tetapi tidak mempunyai sempadan ataupun teritorial. Okey, kita akan bincangkan 4 perkara di sini. Pertama, kita bercakap tentang asas pembentukan negara Islam, iaitu perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan ini sendiri justru kita melihat dalam konteks yang disebut sebagai perlembagaan berteraskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kerana dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan beberapa yang dikatakan perundangan. Perundangan baik yang datang daripada Allah ataupun daripada Rasul, yang kita sebut sebagai hudud maupun kisas, dan juga yang dikatakan ta'zir, iaitu menurut budi bicara pemerintah, ketika mana hudud dan kisas tidak mencakupi dalam hal-hal bentuk perundangan yang disebutkan di dalam hudud maupun dalam kisas. Okey. Kemudian satu elemen ataupun asas lagi, iaitu rakyat. Perlu ada rakyat yang mana bernaung ke atas pemerintahan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bercakap dalam konteks pemerintah. Pemerintah itu dalam konteks negara Islam pertama, iaitu Madinah, diperintah oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian ketika mana kewafatan Nabi Muhammad itu, maka Khalifah Ur-Rashidin yang mana menjaga
mentadbir dan memerintah negara selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kemudian selepas itu digantilah daripada Khalifah Rashidin ganti kepada kerajaan Bani Umayyah dan seterusnya, kerajaan Bani Abbas dan seterusnya yang dah dibincangkan sebelum ini. Kemudian yang satu lagi yang disebut sebagai wilayah. Macam saya katakan tadi, Islam, pemerintahan Islam mengenal wilayah, tetapi tidak ada sekatan dari segi aspek sempadan. Selagi mana mereka di bawah naungan negara Islam, maka di bawah satu payung namanya payung khalifah. Okey, kita bercakap tentang prinsip kenegaraan dalam Islam pula. Okey. Pertama, kita percaya bahawa kekuasaan itu milik Allah. Maknanya, bila kita bercakap tentang kekuasaan itu, tidak ada kekuasaan lain yang besar, yang mutlak, melainkan kekuasaan Allah. Maknanya, manusia ini adalah pengganti Allah di muka bumi ini untuk mentadbir alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Yang saya katakan di dalam bentuk perlembagaan, maka tertakluk kepada yang namanya jazam yang dah diputuskan daripada Al-Quran maupun daripada Sunnah Nabi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, asas yang membezakan dengan Barat, iaitu berasaskan kepada syura. Apa yang dimaksudkan syura? Iaitu keputusan bersama, sama ada suara bulat, suara majoriti, suara minoriti. Yang membezakan Barat dengan Islam iaitu suara minoriti. Kalau di Barat, suara minoriti tidak dapat didengar. Dalam Islam, suara minoriti didengar dengan syarat mesti berlandaskan kepada pandangan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Okay? Itu yang membezakan. Itulah dikatakan berasaskan syura ini amat adil, kerana tidak memihak, hanya memihak kepada suara majoriti, tetapi juga mendengar rintihan suara minoriti. Kemudian yang keempat iaitu keadilan. Okay, apa maksud adil dalam Islam? Menurut dalam Islam mengatakan bahawa adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya bukan sama berat, sama timbangan, tidak. Tetapi bagaimana kita meletakkan keputusan, meletakkan pertimbangan dalam posisi yang tertentu sehingga kita tidak melihat bahawa ia berat sebelah ataupun prejudis ataupun sebagainya. Kemudian yang kelima, kita bercakap tentang persamaan hak. Bila kita bercakap dalam kehidupan dalam sebuah negara, maka semua ada hak masing-masing. Tetapi ingat, hak itu tidaklah sebebas mutlak sebagaimana yang kita faham dalam konteks negara Barat yang menyamakan antara lelaki dengan perempuan yang disebut sebagai gerakan emansipasi wanita. Sebab kita tahu bahawa lelaki itu dikatakan lebih kuat daripada perempuan. Perempuan ada hak, lelaki ada hak, tetapi hak itu berbeza di antara satu sama lain. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir kita bercakap, prinsip yang terakhir itu kebebasan yang disebut sebagai al-huriyah. Kebebasan di sini, kebebasan bercakap, kebebasan berfikir, kebebasan mencari rezeki, kebebasan melontarkan idea, kebebasan mencari tempat tinggal, dan banyak lagi kebebasan. Tetapi ingat, kebebasan itu punya batasnya tertentu. Pertama, batas yang ditentukan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Apa Quran bicara, apa Sunnah bicara. Kemudian baru selepas itu, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah melarang hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka rakyat perlu taat dan aku akan peraturan tersebut. Walau dikatakan kebebasan, tetapi kebebasan itu ada had dan batasnya. Kemudian, kalau kita bercakap tentang sejarah yang menjadi model kepada negara Islam yang menjadi model yang ideal, iaitu negara Islam Madinah. Nama asal iaitu Yasrib ataupun Taibah ditukar kemudiannya menjadi dipanggil Madinah setelah menerima penghijrahan Nabi Muhammad dan pengikutnya daripada Mekah yang disebut sebagai kelompok Muhajirin. Madinah asal bukannya penempatannya aman. Kerana apa? Sering berlakunya pertelikahan sesama Arab sendiri. Dan bahkan di antara Arab dan Yahudi. Kerana mereka ini berpuak-puak dan semangat asabiahnya mereka itu terlalu tinggi terhadap puaknya masing-masing. Bila datangnya Nabi SAW, maka mereka itu mendamaikan di antara
sesama Arab dan juga kepada orang Yahudi dengan perjanjian yang dinamakan sebagai Saqifah Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad membawa Islam telah menyentuhkan semua pelbagai kaum, agama, apa saja agama, sama ada agama Yahudi, agama Islam, swasta dan sebagainya, itu tertakluk kepada perlembagaan yang disebut sebagai negara Islam Madinah. Kemudian Madinah juga iaitu negara yang berperlembagaan yang dikatakan, yang saya sebutkan tadi, iaitu Saqifah Madinah, iaitu mempunyai 47 pasal, yang mana 24 pasal berkaitan tentang perjanjiannya dengan selain daripada yang dikatakan non-Muslim, dan 23 pasal berkaitan tentang Islam, yang mana lebih meletakkan tentang syarat bagaimana di antara satu sama lain harus melindungi, harus menjaga, tidak boleh memerangi. Kalau sekiranya diperangi, maka wajib keseluruhannya memerangi orang yang menyerang itu sendiri. Itu bagaimana kekuatan, kekukuhan, perpaduan yang telah dibina oleh Nabi Muhammad dalam konteks dalam negara Islam Madinah. Okey, Madinah turut mempunyai pelbagai sistem yang berteraskan kepada perlembagaan Madinah. Seperti apa? Sistem politik, merangkumi konsep khalifah, iaitu yang kita bercakap tentang amanah. Bila kita bercakap tentang amanah ataupun hak itu, maka ada kuasa. Tetapi ingat, hak Allah itu perlu diletakkan, dan jaminan 5 matlamat syariat itu tercapai, 5 matlamat ataupun yang disebut sebagai maqasid syariah itu. Kemudian sistem ekonomi pula, apa dia? Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menekankan keadilan sosial. Kalau sebelum ini Yahudi mengeksploitasi, Yahudi sering menindas, tetapi ketika mana Islam datang, bangsa Arab dapat juga melakukan perniagaan di Madinah, dan akhirnya sedikit demi sedikit konsep riba, konsep kezaliman, konsep eksploitasi dapat dihapuskan di negara Islam Madinah atas tindakan yang luar biasa yang awalnya dipegang mutlak oleh orang Yahudi. Okey, kemudian yang ketiga, kita bercakap tentang sistem sosial, iaitu menekankan aspek ukhuwah, persaudaraan. Tidak mengenal itu agama, tidak mengenal suku ataupun hajar, kita tidak mengenal tentang orang Yahudi, orang yang berpegang kepada swasta, tetapi menekankan tentang konsep kekeluargaan, ukhuwah, persaudaraan itu sendiri. Semangat kejiranan, hubungan yang dikatakan dengan bukan Islam itu dijamin. Tidak akan berlakunya peperangan, tidak berlakunya penindasan di antara satu sama lain, tidak berlakunya penindasan orang Islam kepada bukan Islam. Ini yang cantiknya, hubungan antara golongan tua dan muda, pendidikan seni, budaya dan pendidikan, sehingga martabat kaum wanita itu dijaga dengan baik. Kalau sebelum ini kaum wanita dieksploitasi, kalau sebelum ini kaum wanita dibunuh begitu saja, kalau sebelum ini wanita menjadi peralatan seks kepada kaum lelaki, tetapi bila Islam datang, semua benda itu dihapuskan dan hak wanita itu terjamin bebas, tidak ditindas, tidak dieksploitasi dan sebagainya. Ini yang dikatakan struktur kenegaraan dalam negara Islam Madinah sebagai model untuk negara Islam yang wujud yang sebelum ini. Okey. Saya rasa cukup perbincangan kali ini. Nanti kita akan bincang lebih detail tentang bagaimana kita bercakap tentang politik, perundangan, ekonomi dan sebagainya dalam konteks sebuah negara Islam itu sendiri. Saya harap para pelajar dapat memahami, walaupun ringkas, tapi dapat memahami secara dasar, dan ditambah dengan nota-nota yang diberikan kepada para pelajar sekian. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.